Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid tahun 4, ini adalah perbincangan sambungan kertas soalan tafsir Al-Quran, bermula daripada soalan 21 hingga 50. Okey, tengok sini, soalan 21, bersedekah boleh menambah keimanan? Jawapannya betul. Soalan 22, memegang kunci Kaabah merupakan amanah dari Allah. Betul, Soalan 23, orang yang menjawab salam lebih baik daripada orang yang memberi salam. Betul, Soalan 24, berpuasa pada 13, 14 dan 15 setiap bulan adalah amalan yang mulia. 13, 14, 15, awak ingat ini adalah hari putih. Dalam Islam ada dipanggil hari putih setiap bulan pada ketika itu. Tarikhnya antara 13, 14 dan 15. Ada disebut dalam hadis, dalam muka surat 19. Awak buka kitab, awak tandakan hadis muka surat 19. Ada terjemahan hadis tersebut mengatakan bahawa berpuasa 13, 14 dan 15 itu adalah amalan yang dituntut dalam agama, iaitu Rasulullah sendiri menggalakkan kita berpuasa. Jadi maksud jawapan kat sini betul, Soalan 25, Allah amat mencintai hamba-Nya yang melakukan perbuatan kemungkaran. Ini jelaslah salah jawapannya. Okey, kita tengok soalan 26. Soalan 26, padankan. Soalan 26, padankan dengan jawapan yang betul. Okey, jumlah bahagian amanah ada pada muka surat 6. Pergi kat muka surat 6, kitab tafsir Al-Quran darjah 4 dan tandakan jumlah bahagian amanah ada 3, Amanah kepada Allah, amanah kepada manusia, ada lagi satu tu, Okey, boleh rujuk muka surat 6 kitab tafsir. Soalan 27, erti huyitum. Ini terjemahan ayat, kena hafal, Kalau tak hafal memang tak tahu jawab, Okey, erti pada muka surat 13, awak buka kitab tafsir dan tandakan atau gariskan, bintangkan perkataan huyitum. Pernah ditanya dalam kitab periksa tahun 2019, Apa maksud huyitum? Kamu diberi penghormatan. Soalan 26, sesiapa yang telah membawa. Apa maksud daripada terjemahan juga, sesiapa yang telah membawa adalah maksud terjemahan dari perkataan manja'a. Ada pada muka surat 18, tandakan dalam kitab. Soalan 29, rukun dalam sesuatu ibadah. Ini adalah niat. Perkara pertama dalam ibadah, contoh ibadah solat adalah yang pertama niat. Baca niat, usolli fardu zuhri, itu contohnya rukun dalam sesuatu ibadah. Penerangan ni ada pada muka surat 28 dekat kitab tafsir, Okey, soalan 30, erti perkataan yaraka. Yaraka boleh tengok kitab muka surat 53. Maksud yaraka iaitu melihatmu. Okey, kita pergi sebelah. Soalan 31. Soalan 31, tempat yang kekal abadi, jawapannya syurga. Menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, jawapannya Jibril. Soalan 33, kemuncak pengabdian diri kepada Allah, ibadah haji. Kemuncak pengabdian diri kepada Allah, ibadah haji. Soalan ini ada pada muka surat 38. Soalan 34, ketepatan atau kesempurnaan, itu adalah maksud ihsan. Soalan 35, lebih mengetahui, itu adalah terjemahan ayat bi'a'lama. Ini awak tanda ni muka surat 38, muka surat 50, muka surat 39 ni nota dalam kitab. Soalan 36, amalan yang dapat menyelamatkan manusia di akhirat, jawapannya bersedekah. Ini tak ada bantuan jawapan, jadi jawapan yang sesuai awak rujuk Ustazah ni. Pada muka surat 2 ada ayat mengatakan amalan yang dapat menyelamatkan manusia di akhirat adalah amalan bersedekah. Soalan 37, sifat orang yang menerima amanah, jujur. Orang amanah ni sifatnya jujur. 38, makhluk yang sentiasa menggoda manusia melakukan maksiat, jawapannya syaitan.
Soalan 39, perkara yang dilakukan sebelum memulakan sesuatu. Okey, ini tulis niat. Sama macam tadi. Niat. Okey. Soalan 40, makhluk yang sentiasa taat perintah Allah, iaitu malaikat. Soalan seterusnya 41 hingga 45, soalan peteminda. Nama-nama hari kiamat pada muka surat 57. Tak buka kitab dan tengok, ada banyak, ada belas nama-nama hari kiamat. Saya lupa tadi berapa belas. Tetapi dia nak 5 je. Antaranya yang terkenal lah nama-nama hari kiamat: Yaumul Waqi'ah, Yaumul Sa'ah, Yaumul Akhirah, Yaumul Hisab, Yaumul Qari'ah. Okey, dan muka surat yang terakhir, soalan 46 hingga 50. Ini markas tiap soalan 4 Okey, soalan 46. Soalan 46. Tulis 2 pengajaran daripada surah Al-Baqarah ayat 261. Antara pengajarannya adalah membelanjakan harta ke jalan Allah. Dia nak tambah lagi satu. Tengok dekat kitab muka surat 4. Pengajaran surah Al-Baqarah ayat 261 ada pada muka surat 4. Antaranya saya bagi membelanjakan harta ke jalan Allah. Ambil lagi satu. Soalan 47. Tulis lafaz memberi salam yang terbaik dalam Islam. Ini ada pada muka surat 12 Antaranya memula Assalamualaikum, lalu Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi bila soalan kata nak yang terbaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hati-hati pada ejaan. Wabarakatuh, ejaan ni macam tu. Soalan 48, nyatakan 2 kesan berbuat jahat. Boleh tengok muka surat 20. Antara kesan orang yang buat jahat ialah mendapat dosa serta balasan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dekat sini, kalau awak mencuri, dekat akhirat dibalas, contohnya potong tangan ke, dibalas sesuatu dosa yang sesuai dengan mencuri. Tetapi jika dosa itu membunuh, berbeza. Ataupun orang tu mengumpat, balasannya berbeza. Yang pasti Allah janji, kalau buat sesuatu dosa, balasannya setimpal dengan apa yang dosa kita buat. Kan? Kalau dia mencuri, ada balasan sekian. Kalau dia mengganggu kawan sahaja, macam dosa kecil kan, mengganggu kawan, menyakitkan hati kawan sahaja, balasannya berbeza. Tetapi balasan yang Allah bagi tu berat ke ringan sesuai dengan amalan dosa yang dia lakukan. Dosa tu dosa, dah dapat dosa, tapi balasan yang diberi di akhirat kelak adalah setimpal dengan jenis kejahatan yang dia lakukan. Okey, ni ada pada muka surat 20. Soalan 49. Dalam kotak ni, dan aku saksikan Nabi Muhammad pesuruh Allah mendirikan solat, dan seterusnya. Berdasarkan maksud hadis di atas, tulis 2 ibadah yang dituntut dalam Islam. Ini kalau awak ingat hadis ni tentang rukun Islam. Asas hadis ni tentang rukun Islam. Jadi ibadah-ibadah lain selain solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, ataupun membayar zakat, ataupun mengerjakan haji. Itulah rukun Islam. Terjemahan hadis ni berkaitan ibadah rukun Islam. Okey, soalan yang terakhir, apakah sifat malaikat? Ini ada pada kitab muka surat 48, iaitu pengajaran. Antara sifat malaikat ialah makhluk yang sentiasa taat kepada Allah. Kemudian malaikat tidak pernah membantah segala arahan yang Allah berikan. Banyaklah lagi sifat-sifat malaikat, tapi antaranya tulis je macam ni. Okey, awak boleh rujuk muka surat 48.
Okey, sampai situ sahaja Ustazah bantu atau bincangkan jawapan kita tafsir. Sekian, terima kasih.